Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia. Kita sudah pun masuk hari yang ketiga sambutan Tahun Baru Cina, saudara. Apa khabar? Sahabat-sahabat saya, saudara Zamari LC, saudara Ramzul, saudara Abdul Ghaffar Hamzah. Salam dari Kuantan katanya. Begitu juga saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Raja Kamal, Raja Bazian, saudara Bunga Yan, saudara Abu Samah dari Bandar Bukit Puchung 2. Terima kasih hadir. Saudara Muhammad Faridun Tukiman, Assalamualaikum. Begitu juga saudara Nur Ali, selamat malam. Sahabat-sahabat kita, Puan Amimah Mokhtar, saudara Kamarudin, saudara Salih Lembang, Hashim Atan, apa khabar sahabat? Sahabat Nur Khaizi, saudara Abu Samah Hashim, selamat malam. Pak Chu, dia kata jangan kelang kabut malam ini. Sebenarnya malam ini segala-galanya jadi kalut. Segala-galanya jadi kalut dan kelang kabut. Jadi sabar dulu saudara, saya sedang menanti tetamu jemputan saya, iaitu speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Syakar. Saya khawatir jangan pula sampai dia sangkut dekat Tul Gombak saudara. Apa khabar saudara Yusuf Awang, saudara Berahman, saudara Mira Harun, saudara Abdullah Hamid, salam dari Kuantan. Begitu juga saudara Kazani, salam untuk warga Cita Damai, saudara Adit A.H. Kamil dari Sabak Bernam, Selangor, saudara Z. Izwan, saudara Azrul Jalil, Rubidin, apa khabar Abi? Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Tuan Haji sihat ke Tuan Haji? Begitu juga saudara Muhammad Ali, saudara Radin Razak, saudara Umi Kalsum, saudara Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang. Saudara Puan Amimah Mokhtar, salam dari Sepang, saudara. Dan sebenarnya saya masih lagi menanti ketibaan sahabat saya, Datuk Syakar Samsudin, iaitu speaker Dewan Undangan Negeri Pahang. Kita nak bercakap soalnya segalanya dah jadi kalut sekarang ni. Sebab orang bercakap soal enactment dan sebagainya. Dan saya yakin bila-bila hadir nanti kita terus terjah lah saudara, tanya soalan. Ertinya saudara, AHF, Amir Hijaz Fan ni saudara, kita tidak menyediakan sebarang skrip. Segala-galanya secara impromptu dan jawapan pun secara berterus terang. Tak ada orang kata kita prepare buat itu, ini dan sebagainya. Tak ada saudara. Semuanya kita buat secara live lah. Sebab itu. Dan saya memanglah kadang-kadang tim mengatakan kita tunggu dulu lah. Saya kata tak boleh. Saya janji dengan saudara, disiplin kita jam 9.30 malam, saya mesti, kalau tidak ada masalah teknik, kita akan terus bersiaran. Tak ada masalah. Apa khabar secara salamah? Salam pencerahan dari Syed Iskandar. Terima kasih saudara Man. Sekuntum Mawar Merah untuk saya, Razali Osman. Saudara Muhammad Azmi Ali, apa khabar orang Kota Baru Kelantan? Panas tak? Sekarang ni cuaca panas. Saudara Pak Chu, PN dah pas yang kelang kabut pun. Saya tak maulah nak menyentuh parti orang lain. Tak mau kita nak tahukan. Tapi sejak akhir-akhir ni saya melihat bahawa bagaimana perkembangan politik memang segalanya kelang kabut. Segala-galanya dijadikan isu politik. Saya pun hairan. Masa sepatutnya kita menyantuni ekonomi, tapi masih lagi berpolitik. Dah masuk 5 tahun dah, saudara. Saudara Muhammad Nazri Syafi'i dari Alostar, saudara Muhammad Asri Dir, begitu juga dari Kuantan, Puan Nurliza, terima kasih hadir. Mak Laifat, yang ketujuh, saudara Mak Spana, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Nik Muhammad. Dari bagi saya melihat sebenarnya banyak orang sudah salah tafsir. Apa yang dilakukan oleh Nik Ali, dia bukan mencabar ini undang-undang. Yang dicabar adalah enactment itu. Sebab itu saya mengundang Datuk Syakar untuk memberi penjelasan kepada kita. Memang kita merasakan bahawa sewajarnya keadaan ini tidak seharusnya diizinkan berterusan. Kerana apabila undang-undang, dia ada macam ada double standard, ada dua undang-undang. Satu, undang-undang Mahkamah Sivil biasa yang berasaskan kepada apa yang dibahaskan di Dewan Rakyat dan diluluskan Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Duli Impian Agong. Itu dipanggil akta ataupun undang-undang. Yang kedua, enactment. Enactment ini adalah di peringkat negeri. Sebentar lagi kalau Datuk Syakar datang nanti dia boleh menjelaskan lagi. Dan
keadaan inilah apabila sesuatu undang-undang tiba-tiba dilihat. Kalau undang-undang Mahkamah Syariah yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, hukuman yang dikenakan berbeza. Contohnya lah, saya pun bukan pakar undang-undang. Kalau seorang itu ditangkap berjudi, hukum undang-undang sivil sampai sekitar 20 tahun penjara. Tapi kalau di bawah akta di bawah undang-undang Mahkamah Syariah 3 tahun. Dan itulah ada perbezaannya dan di situlah letaknya cabaran ataupun yang dilakukan oleh Nek Elin supaya nak memperbetulkan keadaan. Bukan matlamatnya untuk menghina ataupun untuk menafikan tentang undang-undang Mahkamah Syariah. Tapi bagaimanapun saudara, kita berdengar dulu. Saya ada VT. Kalau ingat, kalau ada admin boleh keluarkan satu VT. VT ini yang menyentuh tentang akta ini, pandangan daripada sahabat saya iaitu sisa politik kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Razlan Rafi'i. Boleh kita mainkan kalau boleh lah. Nak tengok VT tu katanya okey. Kita tunggu saudara. Itu pandangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 hari bulan 2. Dalam satu wawancara, Nin Elin mengakui bahawasanya beliau merupakan ahli kepada Muafakat Nasional. Semua tahu Muafakat Nasionalnya pengurusinya adalah Tan Sri Anwar Musa. Siapa Tan Sri Anwar Musa? Beliau merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Siapa pula PAS Pusat ni? Sekutunya adalah PBM juga. Dan nama besarnya adalah Perikatan Nasional. Dan dah 2 kalilah mereka ini kononnya berhimpun di Putrajaya untuk membantah petisyen yang dibuat oleh Nik Elin sendiri. Dan mereka ini sedaya upaya untuk mengelirukan rakyat. Petisyen yang telah dibuat di Kerajaan Negeri Kelantan itu nak dimanipulasi, kesalahannya diletakkan kepada kerajaan hari ini. Kita tengoklah ada di antara pemimpin-pemimpin Muafakat Nasional yang turun bersama dengan Taqiyuddin PAS dan juga Bersatu untuk membantah perkara ini. Semua ni di antara perkara-perkara yang dibangkitkan oleh mereka sendiri, dan yang peliknya salahnya diletakkan kepada kerajaan. So ada perkara-perkara yang digubal oleh Dun Ahli Dewan Negeri Kelantan yang meletakkan ada beberapa undang-undang di negeri Kelantan itu mestilah boleh dibicarakan tentang yang 16 perkara itu. Polemik yang diwujudkan oleh Taqiyuddin ini boleh diselesaikan sekiranya mereka faham, mereka tahu dan mereka nak bersungguh-sungguh nak menyelesaikan perkara itu dengan berhubung Nik Elin. Mereka kenal Nik Elin, ahli mereka, ahli sekutu mereka, perjuangan mereka sama. Tetapi hari ini apabila gerakan yang mereka lakukan itu seumpamanya mahu meletakkan kesalahan itu kepada kerajaan, ini jelas menunjukkan bahawasanya mereka hanya nak menunggang agama untuk mencari populariti dan nak mengajak rakyat kononnya ini adalah salah kepada kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itu pandangan daripada sahabat saya, Datuk Razlan Rafi'i, selaku ahli Majlis Tinggi UMNO. Dan sekarang ni dah sampai pun. Sahabat saya, dia sebenarnya tak bersihat. Cuma sebenarnya saya khawatir dia sangkut dekat Tol Gombak dia agaknya. Apa khabar, Dok? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dah sangkut dekat Tol Gombak ke ataupun macam mana, Dok? Lewat sikit hari ni, Tak apa. sedikit kena hujan sikit. Ya. Dan Khabar Datuk tak bersihat. besok saya ada, inilah, kita dalam politik ni tak boleh cakap tak bersihat. Kita sihat. Cuma diminta jumpa doktor, itu saja. Ya, Tak ada medical check up gitu. Macam perkara biasa sebenarnya. Demi memenuhi undangan AHF, Datuk Syakar selaku speaker Dewan Undangan Negeri Pahang hadir. Dari jauh saudara, dari Kuantan, bukan mudah saudara. Tapi nampak badan. Tapi hari ini di sinilah.
Air di sini ya. Bukan lagi Kuantan. Gigi okey Datuk ya, katanya sakit gigi. Okey, semua okey. Ya, Ini sepatut hari ni rawatan sakit cabut gigi, ya tak? besok. Besok Dia sekarang ni zaman moden ini, ya. semua boleh buat, muka pun boleh tukar. Hidung tak mancung boleh jadi mancung. Boleh Dia biasa dalam ini dunia dunia moden Ya. teknologi perubatan. Sebab itulah kita tak heran kalau sekarang ni kemungkinan bahawa orang pencen ni di Malaysia ni mungkin dia naikkan 65. Mungkin naik lagi 25. Mungkin umur 65 tahun sebab makin ramai orang yang sihat. Ya, Sebab ya. disebabkan oleh teknologi perubatan yang makin canggih ni, Makanan sihat. makanan yang sihat dan masing-masing jaga makan. So jadi terutama sekali orang politik ni akan lama lah orang politik kerajaan kan orang kerajaan sebab dia sentiasa well informed. Ya, ya. Mereka sentiasa up to date dengan maklumat-maklumat ni, maka mereka nak sihat. Jadi sebab itulah macam saya akan pastikan bahawa saya berada dalam keadaan yang sihat. Cuba saya upaya exercise sikit. Usia Datuk berapa sekarang? Saya tahun ni akan jadi 62. Tadi saya bersembang tadi dengan kawan, saya bagi tahu, saya tahun ni saya agak tahun yang menarik lah pada saya. Sebab 1962, umur 62. Tapi kalau 62 ni nanti kalau hari Sabtu cakap ni, dia jadi lain. Jangan tu. Saya tak mampu kehilangan ramai juga. Tak. Ya. Dia kan ada orang yang suka ketika meramalkan nombor ini naik. Dia cakap ini 62. Tapi ini cerita lah. Ini bukannya, janganlah pula benda ni yang dibarakan kan. Cakap saya bukan ini dulu. Ya, ya. Sebab dulu ni macam kita ni Datuk. Kita ni zaman dia panggil baby boomers. Ya. Maknanya zaman kita ni zaman yang bukan moden lagi. Kita dilahirkan, kemudian kita pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kita ni dilahirkan mungkin 8 tahun, 10 tahun kan? 7 tahun, 6 tahun. Macam saya, merdeka tahun 57, saya lahir tahun 62. Maknanya kita hanya 5 tahun saja merdeka kan? Jadi sudah tentulah kita mundur lagi. Jadi pemodenan tu belum begitu rancak lagi. Jadi sebab itulah kita dulu-dulunya, ingat tak dulu kita ada, kalau bulan Safar kita mandi Safar ingat? Ya. Oh, saya dulu masa kecil-kecil dulu, kita duduk kat Sungai Pahang. Mandi Safar ni, mandi apa? Sekarang mana ada? Tak ada dah. Jadi selama kelamaan yang tahlul ni, yang tahlul ni akhirnya dia akan hilang dimakan zaman lah. Sebab orang moden ni dia tak percaya lagi benda-benda macam Datuk tu. dibesarkan di mana, Dok? Saya dibesarkan di Temeloh. Di Temeloh. Masa tu gamak sekitar tu kampung lagi tak? Kampung kami ni, daripada kampung saya, nak pergi ke Temeloh tu, nama saya kampung saya Kampung Bintang. Kalau nak ikutkan, dia kena naik roket kan. Ya. Tapi kita naik motorbot. Ya. Motorbot tu, dia Jenis panjang lah, Dok. Pusat ini, the commercial area lah kita panggil, pusat perdagangannya di Bandar Temeloh, di Kuala Semantat. Ya. So sebab itulah kalau kita tengok, kalau pergi ke Temeloh tu, kita ada Pekansari tu. Ya. Pekansari yang terpanjang di Malaysia, yang terlama di Malaysia, terletaknya di Temeloh, di Kuala Semantan. Masih ada lagi? Masih ada sampai sekarang. Malah kita sekarang ni, kita sedang berusaha, kita telah pun mendapat pengiktirafan oleh di peringkat Malaysia. Kita nak Guinness Record, kita nak mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Malah kita nak kalau boleh kita nak jadikan ini sebagai satu warisan. Kedua mungkin UNESCO gitu. Bukanlah orang lain je nak UNESCO, kita pun nak UNESCO juga. So tapi itu tempat perdagangannya. Jadi saya masih ingat lagi masa kecil-kecil dulu, orang kampung ni dia jual getah. Jual getah. Kalau masa tu kelapa sawit tak ada lagi. Tu Razak ketika itu dia timbalan Perdana Menteri, dia belum lagi usaha. Ini zaman tahun 70-an bila dia bukanya jengka, Felda sebagainya. Tahun 70-an, maka itu yang ketika rancak itu mula tanam kelapa sawit dan sebagainya. Waktu dia jadi Perdana Menteri masa tu. Masa dia jadi Perdana Menteri, dasar ekonomi baru kan. Tapi nak cerita kan, kita nak pergi ke Temeloh tu kita kena naik motorbot. Naik bot ya. Motorbot tu dia ada atap. Bawah tu motor, tempat duduk. Kemudian enjin. Enjin tu enjin lori. Enjin lori dia modify. Enjin lori itu dipakai, kemudian enjin lori itulah yang akan memutarkan selain daripada mereka kalau di atas darat memutarkan
tayar, tapi dalam kalau dalam sungai tu dia memutar profiler tu. Dia kipas tu. Kipas tu supaya dia berjalan. Jadi dia sehari sekali je. Tak pernah ada sekali sehari. Sebab argumen mengasa mungkin 2 jam. Jadi dulu kita panggil jamban tu. Jamban ni maknanya dia tempat macam rumah rakit kecil lah. Untuk di situlah mandi, situlah kita ambil air. Mandi air sungai lah. Mandi air sungai. Di situlah kita ambil air untuk kita makan, minum sebagainya. Di situlah kita angkut air ni. Kalau keruh air tu keruh lah. Keruh lah. Dulu tak keruh. Sebab dulu dia jernih sikit. Ya. So, kemudian kita naik sampai ke Temulung macam kampus itu mungkin dalam 2 jam lah. 2 jam sampai. Sebab dia akan singgah ambil orang kan. Ke atas atap tu kita akan letak getah. Barang-barang kita letak atas. Sepenumpang letak kat bawah. Tapi kalau hujan memang semua kena lah. Masa tu ada banjir tu. Ada. Tahun 70, 71 banjir besar kan. Banjir besar Kena tu. rumah Datuk kena banjir jugalah. Kena banjir ketika itu. Jadi Datuk, bila Datuk anak kampung gitu, bila Datuk belajar sampai ke Amerika, lama juga Datuk kat Amerika tak? Lama. Lama. Tentulah berbeza rasa kehidupannya di Amerika dengan ini Temeloh ni. Memanglah. Kalau nak dikirakan memanglah. Tetapi itu semua merupakan pengalaman. Ya. Ketika itu kita tak fikir sangat tu. Kita kira apa opportunity kita. Untuk kita mempertingkatkan lagi diri kita lah ketika itu kan. Ya. Kita belajar. Macam saya belajar Amerika, saya bukannya ada beasiswa macam orang. Saya pergi sendiri dan kemudian dapat daripada Yayasan Pahang. Dapat pinjaman lah daripada Yayasan Pahang untuk belajar, untuk tuition fees je. Yang lain ni yalah panjang lah cerita saya. Itulah yang merubah kehidupan daripada anak kampung yang duduk mandi dengan air sungai tu ya. Akhirnya kita pula mewakili mereka kan. Ya. Dan sebab tu Saudara Hamid dia kata Datuk Syakar ni Datuk Muhammad Syakar mantan adun saya tu, Saudara Abdul Hamid. apa khabar Abang Hamid? Okey So sebab pekan lepas saya tak bertanding adun dia. Ya. So ini apa tadi? Itulah sebenarnya mengajar kita. Mengajar kita dan peluang ini bukan semua orang dapat. Tadi saya reunion. Saya tingkatan 5, tingkatan 6, saya belajar di private school ya di sini. Dan tadi kita reunion lah. Reunion, jumpa kawan-kawan kan. Semuanya dah pencen. Saya belum pencen lagi. Saya masih speaker lagi lah. Ya. So kita borak lah tadi tentang mengenang nostalgia masa silam lah kan. Yeah. Nostalgia. Tanya bukan berapa anak kan. Berapa cucu. Anak yang kecil umur berapa, dah kahwin ke belum kan. Yeah. So, berapa isteri? Berapa isteri lah. Itu orang-orang yang terpilih, the chosen one. Saya Ya. panggil tahu orang yang kahwin lebih pada satu ni the chosen one. Kami ni the normal one. Saya seronok berbual dengan Datuk Syakar beliau sebagai speaker. Saya dapat menyangkakan tentulah persidangan Dewan Undangan Negeri Pahang penuh dengan suasana yang jovial, yang tenteram, walaupun ketegangan antara pembangkang. Pembangkang berapa orang? 17. Kita kerajaan ada 25. Tapi saya dengan pembangkang ni kerana kita ni saya try to be friendly to everybody. Ya. Jadi bila saya menjadi speaker tu, saya akan cuba sedaya upaya untuk adil untuk semua. Saya tak boleh macam lebih pembangkang, lebih. Tapi maknanya kalau nak bercakap tu semua orang diberi peluang untuk bercakap. Tak boleh, you bukan pembangkang, you cakap lebih. Ataupun you bukan pembangkang, you cakap lebih. Tak ada. Ya. Cuba kadang-kadang saya tegur jugalah. Kalau soalan-soalan yang Nampak berapu sikit tak? kita tegur juga. Tapi setakat ini nampak okey. Sebab MB ni dia lebih pada facts. Wan Rosdi ni dia suka facts. Dia suka bercakap benda itu facts, fakta dan juga suka bercakap benda itu angka. Dia approach dia mungkin berbeza. Jadi bila menteri besar bercakap begitu, kan, maka yang lain-lain ni akan terpaksa alert lah. Ya. Kalau menteri besar mengapu, yang lain akan mengapu lah. Itu je. Kalau menteri besar tu dilihat sebagai nampak serius, kan, dari segi hujah dia, kurang jok-jok kan. Jadi orang pun akan dia akan ikut set the trend. Speaker ni dia kadang-kadang tak boleh juga nak kawal dia orang kan. Tapi setakat ni alhamdulillah sama kerajaan of course mereka berdisiplin dengan baik dan ini pun berdisiplin dengan baik. Sebab kadang-kadang tuanku ada tanya sebab kita kena faham tau. Ya. Raja ni sultan adalah sebahagian daripada dewan.
Ya. sebahagian daripada Dewan. Sebab tu dia mesti merasmikan satu. Yang kedua, setiap kali saya nak buat persidangan, saya mesti mendapat perkenan daripada Kebawah-Duli Tuanku. Sama ada ianya pembukaan Dewan untuk penggal. Ini untuk penggal ini tu untuk tahun ini. Bukan untuk penggal ini untuk penggal ketiga. Ya, ya. Maknanya tahun ketiga. Untuk penggal ni macam kita akan, insya-Allah kita akan buat mungkin lepas raya lah kot. Datuk kena mengadap lah. Kita mengadap, kadang-kadang kita utus surat, utus walkah. Utus walkah pada tuanku, dan kemudian ini pentadbiran lah kau uruskan kan. Kadang-kadang tuanku akan tanya juga. Tanya bila sidang Dewan, macam mana sidang Dewan. Terutama sekali masa tuanku jadi agung kan, tanya juga bila sidang Dewan. Kita akan bagi tahu lah macam mana jadi speaker. Okey tuanku. InsyaAllah, alhamdulillah tuanku. So okey lah. So tuanku always, kita pun tahulah apa Sultan Pahang ni kan very friendly. Dan dia concern pasal rakyat dia. Concern. Dan memang orang sayang pada dia lah. Ya, Kan? bagaimana dia jadi agung pun. Dia jadi agung. Dan di Pahang ni pada kita macam orang pelik tengok, kenapa tuanku ni permaisuri ni pergi masak masak kan masa banjir. Memang di situ dia buat di Pahang tu. Memang begitu ya? Memang dia buat. Itu dia punya way of life dia. Way of life dia. Jadi dia memang buat, dia memang jumpa kalau banjir, kalau apa, kalau orang susah. Masa saya jadi adun di Lancak, contohnya, kena ribut. Dia tahu, dia akan berangkat, dia akan turun, dia akan jumpa, dia akan bagi bantuan. Bukan lakonan ya? Bukan lakonan. Sehari sebelum raya dia datang. Kebawah-Duli tuanku berangkat. Singgah bagi bantuan. Ini pada kita normal di Pahang. Kan? Pada kita normal di Pahang. Tapi pada orang lain, mungkin ini satu benda baru tu. Ya. So, jadi tuanku telah menjadi trendsetter. Set the trend. Set the trend kepada institusi ini agung ni, raja ni, bahawa raja mesti macam itu. Kan? Jadi kita tak tahu raja lain, ya. Negeri-negeri lain kita tak tahu. Yalah, Datuk. Yang kita kenal Raja Gopal kita kenal. Ya, kita tak tahu raja lain, tapi sultan kita memang macam itu. Memang friendly, memang dia berjiwa rakyat, dan dia memang sentiasa bersama dengan rakyat. Sewaktu tuanku jadi agung, apa anak anda, baginda pun lebih kurang sama je. Ini pemangku raja sama. Sama. Tengku yang teramat muda, Tengku Mahkota kan. Ya. Dan Tengku Mahkota pun sama je. Akan berangkat, akan jumpa. Cuma dia muda kan. Ya. Dia setahun muda lah. Macam ada sekali tu, kita pergi ke bukit di Jerantut. Dia bukit tu, pokok dia semua merah. Apa nama, lupa dah. Ini one of our important spot untuk tourism di Jerantut. So, saya ni, dia orang nasihat saya, Tok, jangan naik dah Tok. Masa tu ramai lah exco yang tak naiknya, saya seorang je naik. Saya berdua dengan SS, yang lain tak naik. Kita pun masa tu ada lah juga stamina ni kan. Tinggi bukitnya? Tinggi juga lah. Apa tuanku tunggu saya 15 minit. Dia sampai. Dia dah sampai. Tuanku dah relax dah. Saya ingat 15 ke 20 minit. Ingat nak give up dah. Lepas tu dia cakap tuanku tunggu. Kita pun nak jaga standard juga kan. Takkanlah koman sangat exco ni kan. Kita pun gagah-gagah naik juga. Sampailah alhamdulillah. Tuanku cakap, macam tu, tuanku, ini orang muda boleh lah. Kan? 6 series. Kita tua-tua ni 3-4 series ni slow but steady. Akhirnya sampai. Okay, saudara, banyak kita bercerita. Ini cerita dengan speaker, dia cerita pasal Pahang je hari ni. Kita cerita pasal Pahang. Cuma begini sebenarnya, Datuk. Saya mengundang Datuk sebab sekarang ni kekalutan yang berlaku. Saya tengok media sosial dah masuk hari keempat ni. Jumaat, Sabtu, Ahad, hari ni hari Isnin. Oh, ini kes ni? Sebab tu saya nak tanya dengan Datuk. Bertanya berhubung tentang enactment dengan akta ya, ataupun akta dengan nama Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan. Ya. Jadi dia sebenarnya tu, dia sebenarnya benda ni dia sebenarnya tanggungjawab bersama. Ya. Sebab kita ada institusi kita. Contohnya di dalam negeri, daripada tuanku, kita ada Menteri Besar. Kemudian kita ada Barisan Exco. Kemudian kita ada dalam Barisan Exco tu 3 orang ex officio dilantik tu. 3 orang ex officio dilantik. Maknanya mereka ni yang berhormat juga. Bertaraf Exco lah. Bertaraf Exco yang berhormat. Dia ada CRES yang berhormat. Iaitu Susu Kerajaan Negeri, Pegawai Kewangan Negeri dan Pegawai Undang-Undang. Pegawai undang-undang tu dihantar oleh
peguam negara, pejabat peguam negara untuk pergi ke negeri-negeri. Setiap negeri ada pegawai legal advisor. Ya. Penasihat undang-undang, bukan pegawai undang-undang, penasihat undang-undang. Sepatutnya penasihat undang-undang tu dia dah tahu dah benda ni tak boleh. Sebab kita dalam konstitusi kita, kalau kita tengok perkara 121, saya pun bukan pengamal undang-undang. Ya, ya. Saya bukannya, Tapi kenapa jugalah soalan kena tahulah ni? kita Ya. speaker kan sikit-sikit kena tahu. Apa nama peraturan dewan tu kena tahu. Ya. Kan, lepas tu undang tubuh negeri kena tahu. Kan, sebab undang tubuh negeri tu dia spell out everything. Ya. Persidangan dewan macam mana, kemudian ini pentadbiran macam mana, semua ada. Macam juga konstitusi atau perlembagaan kita. Dia dah tahu dah bahawa 1A bahawa jika sekiranya mahkamah tinggi, putusan mahkamah tinggi dibuat. Dan kalau dia nak merayu, kalau nak merujuk balik, dia tidak boleh merujuk kepada mahkamah syariah. Dia kena merujuk kepada mahkamah persekutuan. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam sistem perlembagaan sama ada undang tubuh negeri dan undang tubuh ini ataupun perlembagaan Malaysia, perlembagaan Malaysia kan? Ya. Malaysian Constitution, Federal Constitution ataupun State Constitution ataupun undang tubuh negeri, dia dah spell out dah. Yang ini boleh, yang ini tak boleh. Yang ini boleh di negeri, yang ini boleh di pusat. Okey. Jadi, kenapa pada saya lah, Ya. Exco dan juga mereka yang bertanggungjawab diberikan tanggungjawab untuk menasihat kerajaan negeri tentang amanah apa-apa saja rang undang-undang atau amendment yang nak dibawa tu tidak dimaklumkan bahawa benda ni tak boleh. Speaker tak boleh sabut. Ha? Sepatutnya Speaker tak ada menjawab Exco. Tapi speaker pun masa nak bawa tu speaker pun boleh nasihat dia. Tapi kita mestilah dengar nasihat sebab kita punya assumption orang politik ni. Sebab kita tahu dalam Exco Kerajaan Kelantan ataupun Exco Kerajaan Pahang pun bukan semuanya lawyer. Ya, betul. Kan? Bukannya semua tahu tentang undang-undang ni. Betul. Yang well versed. Sebab tu diletakkan penasihat undang-undang untuk menasihati. Kalau sekiranya penasihat undang-undang tersebut, mereka tak tahu, dia rujuklah kepada peguam negara. Ya. Bos dia. Peguam negara bos dia. Jadi apa masalah ini yang saya pelik ni? Benda tu memang tak boleh buat dah. Contohnya, dia bagi tahu, contohnya sebagai satu contoh undang-undang. Kita malah nak sebutlah undang-undang yang 16 tu. Ya, ya, ya. Kita the simple one lah. Katalah, imam contohnya nak semayang, ini kita contoh. Contoh ya. Contoh jangan kod pula. Nak semayang bahawa imam, orang perempuan jadi imam, nak jadi imam ataupun perempuan nak jadi imam ini bukan nak jadi imam semayang waktu yang ada lelaki Jumaat lah contohnya. Memang tak boleh. Tetapi orang lelaki boleh semayang jadi imam untuk semua orang perempuan. Okey. Maksudnya benda yang tak boleh, tak boleh. Itu dari segi undang-undang. Tapi kalau dari segi, itu dari segi federalist dan statelist. Tapi kalau disebut dari segi perundangan pula, dia sebenarnya dia tak ada batasan undang-undang ni. Cuma tu sebab itulah disebut dalam perkara 355 disebut kan. Apa dia sebut 355 tu saya lupa dah. Yang nak diluluskan maknanya 3 tahun. 3 tahun 3 tu apa tu? 3 tahun penjara. Okey. 5,000 denda dan 5,000 sebat. Itu yang 5 kali sebatan. 5 kali sebatan. Itu yang dibolehkan dalam undang-undang syariah. 3 tahun dah apa ni penjara, 5,000 apa ini denda dan 5,000 5 kali sebatan. 5 kali sebatan. Itu yang dibenarkan. Dibenarkan. Jadi itu federalist, statelist. State. Jadi apa saja perundangan dia buat dia mesti tertumpu pada itu. Jadi sebab itulah saya fikir bahawa dia peringkat awal lagi dah salah dah benda ni. Sepatutnya benda ni tak perlu dibentangkan di peringkat Kerajaan negeri. Tetapi ada undang-undang yang mana ianya diluluskan di kerajaan negeri tetapi dia tidak boleh di pegangan pusat. Tetapi pusat pula ada undang-undang yang dia luluskan di pusat, negeri tak bawa tapi akhirnya dia bawa je. Saya ambil contoh. Ya. Negeri Pahang kita masa kita ini umur 21 kan, sama ada 18 21 kan, ketika itu kita tak bentang benda tu. Ya. Tapi akhirnya apabila pusat, walaupun kita tak bentang di peringkat negeri, tapi akhirnya apabila pusat melaksanakannya Jadi rang undang-undang. dia jadi rang undang-undang negeri juga. Maknanya negeri kena ikut. Okey, contoh satu lagi. Dulu ingat tak anti lompat parti? Ya. Kan? Ya. Saya ingat Kelantan dan
Penang tak silap dia dah bentang kan. Tetapi dia tidak diiktiraf. Walaupun ada, dia challenge court, dia kalah. Kan, dia lompat parti, dibolehkan dia cakap. Tetapi apabila pusat telah buat, kan, dia akhirnya nanti, dia ianya akan supersede apa yang dibuat di peringkat negeri. Jadi sebab itulah saya kira bahawa kekalutan ni sebenarnya, I think it's good. Ada kita kena pertama sekali kita kena tengok dalam positive way. Saya lebih suka melihat perkara ini dalam positive way. Tapi kalau orang nak nak berpolemik boleh polemik. Setidak-tidaknya rakyat Malaysia faham tentang perkara ni. Kalau tak orang peduli apa? Tapi sebab dulu Barisan Nasional semua tak kisah kan. Okey je semua. Saya pun masa jadi exco masa Barisan Nasional semua kita baca-baca gitu dah lah kan. Tapi sekarang ni kita kena lebih teliti. Jadi ini antara sebenarnya proses mematangkan lagi politik Malaysia ni. Cumanya kalau kita dalam kita nak buat komen-komen tentang perkara ni, kita kena tahu jugalah basic sikit kan. Sikit-sikit je lah. Kena punya sekolah lah. Bukan Kena sekolah je lah. Sebab tu saya macam ni tau. Saya tengok, saya baca satu buku tu tentang politik di Australia. Politik Australia ni rupanya diorang ni nak jadi wakil rakyat ni dia kena interview. Kita ni tangkap muat je. Kan? Maknanya interview. Driver lori boleh jadi wakil rakyat. Jadi ada. Saya tak tahu tu. Tapi ada macam di Sabah ya ni gaduh angkudung lawan dengan Haris Saleh tu. Di sana dia kena interview. Dan you kena tahu the basic. Mungkin basic constitution negeri, atau nama undang-undang negeri, ataupun kemudian federal constitution. Dan you kena faham lah supaya apabila you menjadi wakil rakyat tu, you tahu apa yang you buat. Yalah, nama lagi dah lawmaker pula. Kita panggil lawmaker kan. Penggubal undang-undang. Legislator. Ya. Takkan legislator tak tahu ini. Legislator. Ini masalah dia. Ini Malaysia ni, kita sebenarnya banyak benda tu. Kita kena move on. Move on dan kita kena be more positif sebenarnya. Mungkin besok, mungkin Barisan Nasional ke, mungkin ini parti-parti lain lah kena buat test. Tapi saya tengok ada. Contohnya kalau kita tengok saya bukan nak kata macam ada setengah-setengah parti politik, saya malas sebut nama. Saya malas sebut nama parti apa. Memang dia tengok dari segi kelulusannya, dari segi dia memang ambil orang berkelayakan. Jadi kita supaya apa? Supaya selain daripada dia memahami tentang tata kelola ataupun pentadbiran ataupun perundangan, tapi dalam masa yang sama dia juga mempunyai vision. Visi bagaimana nak membangunkan negeri atau negara tersebut. Kalau dia setakat cakap benda sama je dari dulu sampai sekarang, orang cakap bila lagi nak cakap benda lain pun tak boleh juga. Sampai bila dia nak jual benda tu? You a politician is a salesman, you know. You menjual harapan pada orang. Kita ni salesman, kita ni produk kita adalah harapan, hope. Kita apa tu? Orang sokong kita sebab mereka nakkan jaminan masa depan. Orang keluarga, dia nak tengok anak dia tu sekolah dengan baik. Betul tak? Kalau tak tahu berat dok macam mana. Kita mantan Perdana Menteri pun ada juga yang tak tahu undang-undang. Cuba saya tengok ada VT dok. Cuba kita dengar tu. Saya nampak ada ini salah seorang sahabat kita, saudara Syafiq. Dia pernah bertanding sebagai calon di Larut tu hari. Syafiq. Dia ketua perangan bahagian Larut. Ada tak BT? Boleh kan? Kena dengar. Pula dah pumpang-pumpang korang punya bising. Rupa-rupanya ni Elin ni adalah ahli muafakat nasional. Yang paling best dia kata disertai MN selepas dijemput presidennya sendiri iaitu Tan Sri Anwar Musa. Black Friday. Yang jemput ni Elin jadi AJK muafakat nasional ni Anwar Musa, AJK PAS Pusat. Setiausaha Agung PAS Pusat Taqiyuddin pula ajak rakyat untuk bantah petisyen ni Elin. Taki, kau sembang je lah dengan Anwar Musa. Yang walaupun pula dok salah kerajaan pusat. Pelik game korang ni. Wan Faisal baru sekarang nak suruh pecat. Cerita ni Elin ni dah lama, bukan semalam. Yang cabar Mahkamah Syariah AJK Muafakat Nasional Sekutu PAS yang nak berguling Perikatan Nasional yang salah kerajaan pusat. Okey, serius mode. Ramai yang kata kes ni Elin ini akan buka floodgate yang lebih besar. Ramai lagi orang akan mencabar enactment syariah di negeri-negeri lain. Ya, saya tak nafikan. Sebab itu dalam video sebelum ini saya sebut puak-puak liberal ini akan ambil peluang ini untuk lakukan tindakan yang lebih besar. Kes ni Elin ni hanya test power. Sebab itu saya desak segerakan pindaan perlembagaan supaya kita dapat perkasakan Mahkamah Syariah dan puak-puak liberal ini tidak ada ruang lagi untuk cabar perundangan negara kita. Saya juga terbaca kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apalah yang dia
merepek ni. Boleh dikata perkhidmatan maksiat, sumbang mahram, khalwat, minum arak sudah lagi tidak menjadi kesalahan buat umat Islam di Kelantan. Agak-agaklah Tan Sri. Saya rasa Tan Sri ni confused dengan Seksyen 35 dan 36. Seksyen 35 pasal arak tak dicabar dan kekal sah. Yang dicabar hanya Seksyen 36, apa-apa yang menghayalkan. Jadi orang Kelantan, kalau mereka minum arak, mereka akan diambil tindakan di bawah Seksyen 35 Enactment Syariah Kelantan. Semua kesalahan yang Muhyiddin sebut itu tak dicabar dan tak dibatalkan pun, masih sah dan kekal. Orang Kelantan kalau berjudi, Seksyen 37 tak dicabar dan tak dibatalkan, kekal sah dan masih ada. Orang Kelantan kalau berzina, Seksyen 46 tak dibatalkan pun, masih kekal dan ada. Khalwat Seksyen 50 tak dicabar, kekal, tak terbatal dan masih ada. Kesemua seksyen-seksyen ini, pasal minum arak, pasal khalwat, pasal zina, tak dicabar dan tak dibatalkan, kekal dan masih sah. Menawarkan perkhidmatan maksiat tak terlepas juga sebab ada Seksyen 372 Kanun Keseksaan menyediakan aktiviti persundalan. Jadi takkan ada yang terlepas. Bila ada pemimpin tersesat begini, habislah semua pengikut dia dah confused. Sebab itu saya minta anda semua baca 16 enactment yang dibatalkan itu. Kalau rajin baca sekali keseluruhan enactment syariah Kelantan, supaya anda semua tak boleh diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin seperti Muhyiddin. Pula dah pumpang-pumpang. Datuk, begitulah keadaan kalau pemimpin pun dia tak nak membaca. Jadi akhirnya Betul lah. segalanya jadi kelam kabut lah. Jadi saya kata kelam kabut. Jadi kalut saudara keadaannya. Dan boleh Datuk beri komen. Saya nampak agak menarik juga. Dia kata. So, saya Syafiq ni saya pernah sekali tu dia menjadi moderator saya. Ya, ya. Dia ni seorang yang anak muda yang petah bercakap Okey. dan ada potensi. Cuma biasalah kan, nasib tak menyembelahi dia. Ya, ya. Tapi jangan susah hati, jangan cuba. Cuba lagi dia lain. You masih muda lagi. You InsyaAllah. still have time, kata orang putih tu. So sebab tu saya bagi tahu bahawa di peringkat awalnya tu, benda ni kena betul. Jadi sebab itulah sekarang ni semua orang kena bertanggungjawab. Tak boleh lagi main suka-suka kita je kan nak buat. Akhirnya apa jadi? Macam disebut oleh Syafiq tadi lah. Maknanya banyak lagi orang akan cabar satu. Yang keduanya, orang melihat bahawa komal lah orang Melayu ni. Benda yang tak boleh dia buat. Benda boleh tak buat. Ini dunia tengok ni. Betul. Takkanlah kita tak boleh nak tahu, nak faham yang ini tak boleh, yang ini boleh dan yang ini tak boleh. Kalau boleh saya nak ulas undang-undang ni boleh kan. Kita boleh tahu sebab benda ni ada semua dalam perlembagaan dan sebagainya. Kita boleh peramal undang-undang. Saya pun ada buat komen dalam ni. Cuma asas dia tu untuk membuat undang tu. Maknanya Exco, Menteri Besar, Exco, kemudian penasihat undang-undang. Dia mesti kena tahu, faham apa dia federalist, apa dia stateless. Apa yang dibolehkan di peringkat federal, apa yang dibolehkan di peringkat state. Kan? Walaupun undang-undang tu, dia tak ada sempadan sebenarnya. Sebab, contohnya, macam tadi dia sebut tentang minum arak di federal pun ada, di pusat pun ada. Jadi ada undang-undang ni dia memang universal kan. Bukan dia tak ada sempadan antara dua. Cuma bagaimana kita nak mengharmonikan. Dan ini ada juga saya bagi tahu bahawa kerajaan pusat ini PMX saya bagi tahu Perdana Menteri dah akan tubuhkan jawatankuasa khas untuk kita kaji. Ini benda-benda ni sebab dulu memang tak ada sebab bila 63 tahun Barisan Nasional merentah, orang peduli apa benda ni? Orang tak kisah pun. Orang tak tahu pun apa benda. Saya ingat ada wakil rakyat yang saya ingat undang-undang tubuh ke Federal Constitution pun dia tak usik pun. Dia bercakap kat Parlimen pun tak ada kan. Jarang dia bercakap. Dia kajian lagi pun tak bercakap. Jadi dia jadi wakil rakyat biasalah. Tapi teknikal tentang sebenarnya peranan dia tu dia tak tahu. Mungkin. Sebab keadaan aman. Keadaan tak ada perang, keadaan aman. Ini sekarang ni semuanya apabila berlaku perkara-perkara macam ni, dia akan mencabar minda setiap pemimpin itu. Jadi kita kena rasa diri kita, aku ni jadi wakil rakyat. Aku ni boleh ke? Aku ni setakat ini je yang aku faham. Boleh ke aku nak berdebat nanti? Contohnya. Bila kita dengar je Allahu Akbar, dah kita cakap betul lah ni. Takbir. Takbir Allahu Akbar. Contohlah. Kita tengok tempat tu banyak berlaku kecurian. Untuk mengurangkan kecurian ni, cakap baiklah kita semaya hajat ramai-ramai. Betul lah semaya hajat tu boleh, tetapi mesti ada mitigation ataupun cara nak menyelesaikan. Bukanlah duduk semayang atas jabatan. Itu saya tak cakap. Patutnya, dia dah tahu tempat tu terjun. Dia patutnya, mari kita sama, kita akan buat, kita pagar. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Atau kita letak guard supaya orang tak bunuh diri lagi. Kemudian kita buat kempen.
kenapa kita nak bunuh diri. Ya, ya. Kemudian kita nak buat kempen di kutubah. Ya. Kita cakap benda tu kita akan buat ni. Baguslah rakyat ini. Tapi baguslah rakyat boleh rasa, oh ini tindakan yang kerajaan buat. Tapi bila kerana kita ni dah taksub kan, Ya, ya. apa buat pun jadi. Tak ada apa, semua betul. Ini antara kelebihan Ya, ya, ya. yang ada kepada parti PAS ni. Jadi bila dia sebut ada Islam situ. Jadi apa saja dia buat, ini memperlambangkan Islam, ini semua okey. Ini bahaya ni sebenarnya. Tak, Datuk, saya nak tanya juga. Ni, okey, Datuk sebagai speaker, saya nak bertanya, sesuatu yang menyentuh soal agama Islam, sama ada rang undang-undang di peringkat persekutuan maupun enactment di peringkat negeri, rasanya sesuatu yang menyentuh soal agama Islam, kerana agama Islam terletak di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Jadi, boleh ke benda itu dibuat tanpa pengetahuan raja? Contohnya, Contoh tiba-tiba jadi begitu aja. dia sebenarnya undang-undang ni, Ya. proses dia, pertama sekali, kita akan gubat. Okay? Kemudian bawa ke Exco. Okay, ini di peringkat pusat lah, Ya, ya. di peringkat negeri lah. Di peringkat federal ni kita tak. Sebab Tak, saya kita sentuh soal federal lagi, tapi kita sentuh dulu pusat, peringkat negeri. dulu. Sebab saya federal ni lebih kurang sama, tapi saya tak melalui proses tu kan. Ya, ya. Sebab saya tak pernah jadi ahli parlimen. Ya. Kemudian apabila kita buat, katalah kita cadangkan kita nak buat undang-undang ini, katalah nak naikkan cukai biji kita. Dulu cukai kita setengah sen. Okey. Zaman British dulu kan. Bukan. So kita nak naikkan berapa contoh. Kita bincang dalam ini, kemudian kita bincang dalam Exco. Exco setuju. Okey, kemudian LA, legal advisor kita akan ambil urang tubuh tu, dia akan cari clause mana yang nak ditambah ke ataupun nak letak clause baru ke dan sebagainya. Kemudian okey, setuju. Kemudian apabila itu dah setuju dah semua, dia dah baca semua, dibawa pada Exco. Exco luluskan, ya. Exco luluskan. Kemudian apabila Exco luluskan, barulah dia hantar kepada yang di-Pertua Dewan, ya. Dia ada waktu dia. Ada jadual waktu dia. Ada jadual sebelum kita bersidang. Ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam jadual persidangan kita lah. Kemudian dibaca, diluluskan. Ada kalau sekiranya ianya usul, ya, dia hanya simple majority. Tapi kalau sekiranya dalam undang-undang, Pindaan tubuh enactment. pindaan dia kena two-third majority. Okey. Selepas itu, apabila diluluskan di Dewan, kita kena wartakan. Wartakan baru kita sembah pada tuanku. Tak, maksud saya tadi, sebelum nak dibincangkan apa semua tu, sesuatu yang menyentuh soal agama Islam, perlukah mendapat persetujuan Contohnya apa? Contohnya saya katakan bahawa kutipan zakat lah misalnya. Itu selalunya apabila perkara itu sebut berlaku, dianya mesti datang daripada zakat, kita akan rujuk lah. Kalau macam di dalam negeri Pahang ni, kita ada majlis agama dan adat resam. Ya. Perkara semua akan dibentangkan lah. Contohnya nak naikkan zakat, nak turunkan zakat, nak itu sebagainya kan. Contohnya lah, zakat, ada perkara-perkara yang menyentuh seperti itulah sebagai contoh. Kita ada ini majlis agama Islam. Ya, sebab kenapa saya zahirkan begini, sewaktu perbentangan rang undang-undang 355 ya, yang dibawa oleh pertama sekali dibawa oleh Presiden PAS, kemudian dibawa oleh Tapi masa dia menghantar dia tak, itu di Parlimen. masa dia menghantar dia tak bawa. Tak masuk masa di Parlimen, dia bawa benda begitu. Yang waktu itu Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Tapi masa dia jadi PN, masa dia jadi kerajaan, dia tak bawa pula. Itu cerita dia. Tapi soalnya saya nak tanya tadi, apakah perlu dibawa pada Raja-Raja Melayu dulu? Mungkin itu di peringkat parlimen tu saya have to Sepatutnya roadmap saya katakan. Ya. Mungkinlah kot. Tolong Datuk jelaskan. Saya rasa Sewajarnya. of course lah sewajarnya. Ataupun kemudian perkara tersebut perlu diperhalusi lah. Ya. Mesti kena ada disebut. Tapi itu sebenarnya itu dipanggil sebagai ini private bill. Ya. Bil persendirian ni siapa-siapa boleh buat bil, siapa-siapa boleh buat usul, siapa-siapa boleh buat. Dia tak perlu. Kita sama ada, yang pentingnya adalah speaker, sama ada speaker tolak atau terima je. Ya, tapi bil kerajaan ataupun apa Itu dia bukan bil kerajaan tu. Ya. Itu bil persendirian. Tak, maksud saya sebelum dibawa, sebelum diluluskan untuk dibincangkan apa semua tu, mesti dibawa pada istana dulu lah. Itu di peringkat parlimen saya tak tahu. Saya tak berani nak jawab lah. Kalau di luar negeri macam mana? Kalau di luar negeri itu terserah pada inilah, terserah pada speaker lah.
Speaker akan rujuk. Kita akan panggil LA, tanya macam mana. Mhm. Dan kalau sekiranya kita perlu dirujuk ke istana, kalau sekiranya rujuk di Tuanku, kita rujuk. Tapi setakat ini tak ada lagi. Saya tidak pernah melalui proses itu lagi. Jadi saya tak tahu. Itu yang persoalannya. Jadi kalut dia sekarang ni, orang bertanya kenapa jadi begitu. Yalah. Dan tak silap saya, Datuk, selalunya kalau di peringkat federalnya rang undang-undang. Ya. Tetapi di peringkat Dewan Undangan Enactment. Negeri panggil enactment. Selepas enactment itu diluluskan, jadi menjadi sebahagian daripada undang-undang kerajaan negeri. Maka hendaklah diangkat ke, sebab di parlimen dia bawa kepada negara. Kan Senat luluskan, selepas Senat meluluskan bawa dibawa pada sembah pada Tuanku untuk diluluskan. Jadi kalau di Dewan Undangan Negeri rasa Sama ya. mesti bawa pada agung juga, pada Sultan lah tak? Sultan lah. Untuk Sultan Endorse. supaya dia jadi sebagai daripada perundangan. Dia mesti sign baru dia boleh wartakan. Jadi dia akan keluarlah list undang tubuh baru. Kalau ada penambahan di situ, enactment tersebut dimasukkan di dalam tu. Dan dia jadikan sebahagian daripada undang-undang negeri. Mesti kena ada. Ya, ini yang dipersoalkan. Saya kata jadi kalut dah sekarang ni. Campur aduk, orang tanya apa itulah. kata dia rujuk pada Tuanku. Patutnya dia boleh rujuk. Peringkat ni. Tapi sebab itulah saya rasa ini di peringkat dia sebenarnya benda ni jadi kalut ni di peringkat awal lagi. Ya. Sepatutnya legal advisor dia, penasihat undang-undang dia kena nasihat benda ni tak boleh. Jangan dia bawa tak boleh, dia bertentangan dengan ini. Tak silap saya, sepengetahuan saya bukan pengamal undang-undang tu ya. Sama ya. Saya panggil undang Datuk sebagai speaker Dewan Undangan Negeri. Sepengetahuan saya, sesuatu rang undang-undang ataupun enactment itu tidak boleh dilihat mengatasi antara satu sama lain. Misalnya hukum mencuri telur lah misalnya. Kalau hukum di federalnya katalah 3 tahun penjara. Tapi kalau undang-undang syariah pula tiba-tiba 10 hari aja ataupun lebih ringan daripada hukum federal. Kan bercanggah benda begitu. Rasanya tak boleh tak? Saya nak jelaskan. Dia kalau sekiranya sebab kalau kita tengok 16 tu, semua yang federal buat tu dia mengatasi 20 tahun. Jadi yang state ni dia 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Yang tu yang dibatalkan tu. Lebih rendah lagi. Jadi kalau kita dah ada yang lebih tinggi, why should dia ambil yang lebih rendah? Jadi sebab tu dia bertindih, dia sebut bertindih. Jadi sebab tu ditolak dan dia tidak masuk dalam federal state list dia. Yalah, maksudnya kalau rang undang-undang dia bawa akta ataupun apa undang-undang. Tapi dia soalnya Datuk, pada saya, kenapa peringkat awal je dibawa? Kenapa Esko tak buat keputusan? Kenapa Kerajaan Negeri tak buat keputusan? Kenapa ini penasihat undang-undang tak buat keputusan? Ketika itu maknanya dilihat bahawa mereka ni tak cakna lah. Itu je sebenarnya. Dan kemudian lepas tu masuk pula dia saman ni waktu bila dia bawa ke federal zaman dia orang. Bukan ini zaman PN kan? Zaman PN lah, Perikatan Nasional. Ya. Ini peguam negara inilah kan? Ya. Peguam negara pula ketika itu dia nasihat lah, ini tak payah bawa ni, bertentangan dengan federal, tak payah bawa. Sepatutnya tak payahlah bawa. Dia dah tahu. Kan? Ini kenapa pula dia bawa? Jadi sebab itulah saya setuju dengan Syafiq tadi. Maknanya dia nak test water. Nak try, nak check, nak tunjukkan bahawa kerajaan ni menolak Islam. Dia tak ada kena mengena dengan bukannya kita tukar perlembagaan Malaysia ni daripada agama daripada agama persekutuan, Islam sebagai agama persekutuan sebagai benda lain, tak ada. Ini hanya sebagai hukuman 1 2 3 4 5. Takzir ni adalah benda yang debatable. Sebab tu saya nak sebut ni, dia dalam saya nak kena baca sikit ni lah. Dia dalam civil law ni, dia beyond reasonable doubt. Dalam syariah ni dia beyond shadow of doubt. Maknanya kena clear betul. Bayang-bayang kecelaruan dengan tak boleh. tak Maknanya dia kena ada 4 saksi. Ya. Jadi sebab itulah kadang-kadang undang-undang yang kita undang-undang yang ditolak tu kan. Dia 16. dah ada dalam 16 tu, dia perlukan penyiasatan yang lebih. Contohnya. Contohnya negeri tak ada SPRM, negeri tak ada polis. Jadi itu sebenarnya very technical. Jadi semua orang yang faham. Jadi sebab itulah pada saya sekarang ni penggubal undang-undang tu patutnya dia dulu bukan dipersalahkan. Dia kena faham bahawa yang tak boleh, yang boleh. Kenapa yang itu dia bawa? Dah tahu dia bawa,
Maknanya kalau dia tak tahu benda tu, apa orang sebut? Saya malas sebutlah kan. Ya, ya, ya. Jadi ini standard kita tu. Tak ada Kita tak masalah jaga je, standard. benda ini dah lama dah berlaku tu. Kalau sekiranya amalan tu digunakan, kan? Maknanya yang tak boleh kita jangan buat. Jangan buat yang tak boleh buat. Orang cakap jangan terjun kat situ. Situ ada buaya. Kamu terjun juga. Jalan. Contoh. Dia very simple. Ya, 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 ya. Mentadbir ni, sebab kita ni bukannya kita kena fikir nak gubal, bukannya kita kena fikir nak buat sesuatu tu, kita kena fikir. Tak ada. Sebab bila kita nak buat sesuatu yang bersangkutan dengan perlembagaan dan undang-undang tubuh ni, benda tu dah ada. Jadi kita cek, yang ini yang boleh bawa, yang tak boleh bawa. Contohnya, saya nak ambil contoh. Kerajaan negeri tidak boleh gunakan perkataan pelancongan. Okey. Tak boleh. Sebab itu dia masuk dalam federalis. Sebab itulah kita tak boleh tubuhkan Perbadanan Pelancongan Negeri Pahang, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Pelancongan ni is a federalist. Dia pun not even, dia panggil sharing leave. Dia ada sharing leave. Dia ada satu perkataan, saya lupa. Dia Perkongsian common leave bersama. lah. Ya. Common leave maknanya dua-dua boleh pakai, tak boleh. Jadi sebab tu masa saya jadi pelancongan, saya sebut banyak kali. Patutnya pelancongan ni state dah boleh pakai dah perkataan tu. Sebab orang bukannya nak melawan Malaysia, orang nak melawan negeri-negeri tu. Ya, 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 ya. Federally kita tak boleh pakai. Mhm. Sehingga ianya dibuat enactment. Dibuat Undang-undang dirubah baru. Ya. undang-undang baru, baru ditambah sikitlah. Ditambah sikit. Baru boleh. Di federal, kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sikit je tambahnya. Ya, ya. Ianya dibolehkan. Jadi ada federally, ada stately. Kita tak boleh pakai. Kalau kita lawan, kita kalah. Kalau kita pergi mahkamah, sebab memang tak boleh. Ya, Cuba kalau, contoh. kalau negeri mengatakan ini pendapatan kami dari sektor pelancongan. Pelancongan boleh, tapi tak boleh pakai perkataan pelancongan tu. Maknanya kita tak boleh pakai Perbadanan Pelancongan Negeri Pahang, tak boleh. Tak boleh, Kita tak boleh pakai, tapi exco pelancongan boleh. Boleh. Kita ada pelancongan yang menjaga. Dia tidak boleh Resmikan. Diresmikan. Dia begitu. Jadi kalau macam di Pahang, disebabkan kita tak ada ini perbadanan, sebab kita nak perbadanan sebab kita ada peruntukan dan sebagainya, kita boleh mengurus dengan sendiri, maka kita pakai perbadanan Bukit Fraser. Ya, ya. Tapi sebenarnya fungsi dia untuk pelancongan Pahang. Bolehlah, tapi begitu. Tapi dia silent lah, dia beritahu. Jadi sebenarnya di peringkat awal tu dah salah dah. Kenapa dia bawa benda ni kalau tahu benda ni bertentangan dengan federal? Kalau sekiranya dia tak tahu, dia tanya. Ya, 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 ya. Dia ada LA, dia ada peguam negara, patut kena tahulah benda ni. Apakah Datuk melihat bahawa ini ada agenda politik? Sebab pelayar kita, Saudara Azminuddin, dia kata Dia nak sampai sebenarnya- ke PRU16 nanti. Macam-macam isu nak Dia dipolitikkan nanti. sebenarnya semuanya sebab kepentingan politik lah. Ya, ya. Kan? Dia bawa tu, kemudian pusat tolak, seolah-olah yang salah kerajaan. Macam Syafiq cakap tu. Jadi, I think enough is enough lah. Dia bawa usul daripada luar Jadi, datang berhimpun begitu jadi ramai. sebenarnya rakyat ni dah letih dah dengan berpolitik ni sejak tahun 2018 Ya, hingga sekarang. Dah letih berpolitik ni. Kerajaan people want to see food on the table and money in the pocket. Ya, ya, Orang nak hidup, kan? Orang nakkan kehidupan yang lebih baik lagi. Tumpukan kepada pentadbiran. Ya. Sekarang ni kita kena akui bahawa kerajaan yang ada ni adalah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Ya, ya. Kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita sokong je. Tengok bagi pandangan dan nasihat. Kalau tak betul, bagi tahu. Kalau betul, kita sokong. Betul tak? Jadi nak bangun kan? Ya, Tak? Kata, saya tengok ada pemimpin tu. Kata bukan main lagi. Anwar begini. Tapi bila sebab, Assalamualaikum. Macam nak cium tangan. Standard lah tu. Apa punya hipokrit kan? Hipokrasi, penuh dengan hipokrasi. Tak bagus lah macam tu. Orang tengok macam mana. Dia ni hutang teruk sini. Tapi bila jumpa, cium tangan. Betul. Tak, ini saya tak buat. Saya takkan buat benda macam tu. Sebab tu saya tak ngatur orang. Saya memang ada orang cakap, Datuk, bagi tak syok. Buat apa nak ngatur orang? Kalau kita ngatur orang pun kata kita juga. Betul. Kan? Kata kerajaan Pahang, teruklah kerajaan Pahang ini. Pendapatan Pahang tinggi pada tinggi dia lah bang. Tolong sikit. Tak, ini nak menyatakan. Saya nak tanya tentang Pahang. Lepas tu, Ya. lepas tu dia sebut, Pahang ni dia cakap dia tak Islamik lah. Ada dia cakap tak Islamik. Apa dia tak Islamik? Undang Tubuh Kelantan dengan Undang Tubuh Pahang, Undang Tubuh Kelantan dengan Undang Tubuh Terengganu lebih kurang je lah. Kan? Kita pun buat.
Kalaupun kita tak buat, kita pun ada hutang tubuh lebih kurang je. Sama je. Mhm. Apa yang beza sana dengan sini? Mhm. Tak nak? Tak semestinya kita hafal Quran, kan? Ada jaminan kita boleh masuk syurga kalau kita hafal Quran? Tak ada. Pasti. Belum pasti. Mhm. So ini problemnya. Tak? Problem yang ada bahawa dia seolah-olah bila kita ni bercakap soal agama ni, kita mengatasi segala-galanya. Ya. Ini benda ni kena diperbetulkan. Ya, ya. Pada saya lah kan. Apa dia? Kita maqasid syariah, orang sebut apa maqasid syariah? Tak faham kau setengah tu. Maqasid syariah ni objektif Islam, apa dia? Maqasid syariah, objektif masyarakat. Kita jaga agama. Ya. Okey? Kita jaga harta. Kita jaga nyawa. Ya. Kita jaga akal. Kemudian kita jaga apa lagi? Agama, harta, akal, keturunan. Okey. Kita tak jaga. Kita ada mahkamah syariah, itulah kerja mahkamah syariah, sebab itulah kita mendaulatkan, sebab tu agama Islam, agama persekutuan. Kita tak jaga ke keturunan? Jaga. Anak luar nikah kita tak terima lah. Ya, ya. Nak kena kahwin, betul tak? Ya, ya. Kalau kamu kahwin kat Siam, kena daftar. Saya tak tahu, ini orang makin tahu. Datuk tunjukkan saya soal saya pula yang buat. Tak, saya sebab cara tak langsung, bukan. Ya, Saya ya. tertunjuk. Ya, ya. Contoh. Ya, ya. Jadi, supaya dia mengharmonikan, kita jaga keturunan. Okey? Kemudian kita jaga apa lagi? Kita Harta. jaga Harta. Harta. Kita keluar zakat. Setiap orang kena keluar zakat. Kemudian kita ada sistem faraid kita. Kan kita jaga semua tu. Jaga agama. Apa kita jaga agama? Tahan Macam-macam semua kita mempertahankan agama. Berapa banyak tahfiz yang ada. Tahfiz di Kuantan tu, di Pahang tu, antara tahfiz yang terbaik di Malaysia lah. Dan kita kata untuk keputusan tingkatan 5 ni. Untuk lepas SPM ni. Antara tahfiz yang terbaik di negeri Malaysia. You are not talking about Pahang, Malaysia. Malaysia, Tapi kita sibuk. Sekarang ni saya nak bagi tahu, sehingga kan silibus tadika tahfiz kita telah diambil, telah telah di-adopt oleh pusat, oleh Kemas sekarang ni. PM datang, Oh, ya. ambil. Itu betul kita nak jaga agama. Ini jaga agama apa? Ini baru betul kita giving solution to the ummah. Ya, apabila Datuk We are Sri giving Zahid, solution Datuk to Sri the Zahid ummah, pergi yes. melawat tahfiz tu, kemudian We dia are jadikan giving- itu sebagai dasar untuk setiap apa ini. Bukannya kita ajar benci UMNO. Apa macam tu? Tak betul. This is not right. Ya, Itu betul. Kita kadang-kadang kita sedih nak tengok orang Melayu kita ni. Kan bergaduh sama sendiri, benda kecil-kecil je. Orang ni tak boleh jadi imam, orang ni tak. Benda yang tak sepatutnya dikalutkan. Dikalutkan. Itu yang kita bicara Jadi, kita malam ni tentang kekalutan yang kalau nak tahu sekarang ni kita punya ini tadi kata Hafiz kita dah ada di Putrajaya. Silibus kita ni di Pahang di Pahang dah ada di Putrajaya. Dia ada dah 5-6 di luar negeri Pahang. Jadi maknanya apa? Maknanya we are giving a solution to the ummah. Untuk didik anak kita macam mana nak jadi anak yang soleh Ya. dan kemudian anak yang berjaya dan anak yang ada a strong foundation in Islam. Itu yang Betul. penting. Itu yang penting ni. Itu ya betul. Ini bukannya kita ini kafir, ini tak apa, ini tawud. Tak boleh lah abang. Ini zaman sekarang ni zaman kita kena lebih objektif dan melihat to find a solution. The government, the leaders have always have to find a solution. Mencari jalan penyelesaian untuk memajukan negara tersebut. Bukan to find fault. Ini macam ni lah. Kan? Kalau kabut. Lepas tu beratur ramai-ramai. Alah, sahabat saya tu yang cakap tu, Datuk Tengku dia pun faham dia seorang lawyer. Dia menteri undang-undang ketika itu apa? Black Friday. Black katanya. Friday. Ya. Kita tahu Black Night. Tak, saya melihat Datuk. Sebab itu saya undang Datuk. Dapat Datuk mengulas keadaan. Membezakan antara undang-undang syariah ni yang dituduh bahawa kerajaan pusat nak menghapuskan mahkamah syariah. Tak timbul soal nak menghapus sebagainya. Yang tak boleh lah. Ya, Sebab tu saya tak suka bincang sebab benda yang berlaku ni kan. Kita bolehlah, kita pengamal undang-undang boleh dia baca satu-satu. Tapi peringkat penggubalan kenapa dibuat kalau tak tahu benda tu tak boleh? Takkan tak check. Dekat awal lagi. Kenapa awal lagi? Kalau kita dah tahu dah terjun situ lubuk, kenapa kita terjun juga? Adakah mereka tak sedar? Yalah, itu terserahlah. Innama amalu biniat. Setiap perbuatan tu bermula dengan niat. Itu niat masing-masing. Jadi, let the people judge.
Biar rakyat yang menilai lah. Menghakimkan, ya. Jadi saya pun tak tahu apa motif dia kalau macam kita di negeri Pahang. Saya jadi exco 4 penggal. Ya. 4 kali ni 20, 18 tahun, 19 tahun. Jadi setiap kali undang-undang ataupun enactment yang nak kita bentang di kerajaan negeri, MB pastikan bahawa perkara tersebut tidak bercanggah dengan federalis. Kemudian kita pastikan kalau benda tak sure, kita always rujuk kepada pejabat peguam negara. Memang itu sistem. Yang duduk menjadi penasihat undang-undang tu dia dihantar oleh peguam negara lah duduk situ. Betul. Apa yang dia tak kertinya? Bukan dilantik oleh Exco tu, Bukan dilantik oleh Exco. Dia dihantar oleh peguam negara. Apa yang tak bolehnya? Patutnya dia kena tahulah yang ini tak boleh. Jadi sekarang ni disebabkan oleh kesilapan yang dia buat ataupun sengaja buat, tak sengaja buat saya tak tahu, wallahualam, itu terserah pada niat. Ya. Tapi menyebabkan negara jadi huru-hara, menyebabkan pecah belah, menyebabkan untung ke jadi macam ni. Investor cakap, come on Malaysia. You know, Malaysia is not peace. So may as well we go to Vietnam. May as well we go to Thailand. May as well we go to Cambodia to put our money to invest. Because Malaysia is not in peace. It's quarrel. Asyik Quarreling, ada bergaduh. kalau Ini dia orang cakap orang putih lah kan. Ya. So there's no peace in Malaysia. So the political conflict is so heavy. Divided. The nation is divided. The people. The people is divided. The nation is divided. Jadi dia cakap, buat apa kita pergi apa? Melabur. Kita pergi melabur kat Malaysia. Tak stabil, kita tak tahu. Besok Perdana Menteri baru, dia cerita lain pula. Dasar dia. Perdana Menteri ni dia Ubah pula. Dia ubah pula. Jadi sampai bila? Dasar pendidikan kita. Ubah pada orang ni. Ubah. Ya ubah-ubah yang ada dulu. Potong kan. Iklan. Saya nampak gayanya saya. YMAX. Ya. Saya berborak atau berbicara dengan Datuk Syakah ni, kita tak terasa waktu berjalan begitu pantas tu. Habis dah? Hampir dah tu. Alamak. Sedapnya. Sebab tu saya kata Datuk kena datang selalu tu. Banyak lah. benda yang kita kena ulas. Tapi hari Ini ni kita tak ulas pasal politik Tak ini. sempat Pakistan. memang saya nak Pakistan ulas. ni interesting. Ya. Sila tu. Okeylah, saya minta admin dalam tambahan 5 minit sikit. Ya. Pakistan ni, Tak saya boleh tubuh kerajaan. saya bagi tahu bahawa I think it's about time for Malaysia to change sistem pemilihan atau sistem pentadbiran kita. Saya ingat PMX dia ada guts tau. Ya. Dia ada keberanian. Dia fikir betul-betul. I think Westminster ni, saya ingat sistem dia ni dah incompetent. Ya. Sebab dia akan jadi apa? Dia akan jadi sebuah negara yang tak ada majority, parti yang majority. Di Pakistan tengok. Ya. Ini parti Imran Khan dapat 112. Ya. 112. Malah 112. 92. 112. Kemudian parti ini Islamic League ni Nawaz dia dapat 64. Okey. Lepas tu PPP ni Benazir 42. Bhutto 42. Lepas tu others ni Independence parti-parti kecil dapat 52. Dan satu parti nak tubuh kerajaan dia kena 162. 137. 62 tu. 162. Majority 137. Need and minority. 270. Kan? Ni. So dia maknanya dia tak siap 100 betul 160. 162. Jadi tak ada yang mid. Jadi sekarang ni saya tengok hang parlimen. Saya tengok kan semua sistem Westminster ni jadi macam ni. Di mana-mana pun. Di mana-mana pun. Dah tak Pakistan ada dah begitu, parti. Thailand jadi begitu. Thailand bukan Westminster. Kita sebut negara Commonwealth ni. Okey. Negara Commonwealth yang pakai parliamentary Sistem, Westminster parliamentary system ni. Semua jadi macam tu di Afrika. Ya. Kita tengok di Malaysia, kemudian Di Ghana itu lagi berlaku. di Ghana berlaku. Ya. Kemudian di Pakistan berlaku. Dulu pernah berlaku di Di India. India juga berlaku. Jadi sistem ni dah tak boleh dah. Kan? Kita tengok Indonesia, dia pakai sistem lain. Oh, dia Maknanya dia presiden, kemudian Dewan Rakyat dia Ya. adalah parti-parti, kemudian presiden tu lawan presiden dengan presiden. kalau tak dapat 50% kali kedua. Kali kedua. Kan? Hari besok dia undi kan? 14 14 bulan. 14 bulan. Rabu. Biasalah. Rabu. So, jadi presiden. Kemudian menteri-menteri dia bukan di kalangan ahli parlimen. Ini masalah dia pasal kita tak interview ahli parlimen ni. tak interview exco lah. Dia problem dia. Kan? Ya. Jadi
Tapi kalau di Australia pun dulu pernah juga hang parlimen. Ya, ya, Di Australia New Zealand pun pernah hang betul, parlimen. betul. Jadi sistem ni saya ingat dia sudah tidak kompeten lagi. Kerajaan mesti memikirkan satu sistem baru pemilihan. Kita rewrite balik constitution kita yang bersesuaian dengan masa dan waktu. Why not? Ya, 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 ya. Kenapa tak boleh? Boleh apa? Ya, politik Sekarang itu ni dinamika. dinamika politik kan. Ya. Sekarang ni PMX dia ada tutup majoriti. Ini dengar cerita ramai yang nak ikut dia. Nak ikut saya Abu Hussein lah. Tak, malam besok saya dengan Datuk Syed Abu Hussein. Okay, salam kat dia. Kawan baik saya Salam. dulu. Malam besok kita akan bersama dengan Datuk Syed Abu Hussein. Ni, ramai lagi yang nak yang nak ikut dia Saya kan. nak tanya besok apa hal dia. Saya Abu Hussein. Jadi ada lebih daripada tukar sistem. Ya, ya, ya. Cari jalan sistem yang lebih dinamik, yang surely kita boleh apa tu? Kita boleh tukar, kita buat satu dasar tu, maknanya dasar tu berterusan. Way forward. Way forward. Way forward dan dia ada continuity kan. Terima Ini kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk. Kita tak dapat nak bincang panjang. Memang saya ingatkan pada bincang begini tu. Itulah. Tadi pun walaupun kelewat sampai. Tapi memang seronok Dok bersembang dengan Datuk Syakar ni. Saya ingat Datuk kena datang lagi lah. Boleh. Bulan depan. InsyaAllah, boleh. Schedule tu penuh sekarang ni. Tak Macam apa. besok saya Busin dan saya sang. Tak apa. You ada masa waktu, kalau kita sesuai, saya akan datang lagi. Kita Yeah. bincang lah. Sebab saya suka dengan Datuk Amir ni pasal kita bakarat. Itu main golf. Ya, ya, ya. Tapi saya dah tak main golf, Datuk. Saya pun tak main golf juga lah. Saya Bukan bakarat judi tu, bakarat golf. bakarat golf. Jadi kita ingat tahun berapa tu ya? Tahun 2000. 2000 lah, 2001. Belum. 97, 98. Belum pilihan raya 19 sebelum saya jadi wakil rakyat lah. Betul. Jadi betul. tak ada lah. Saya lepas tu saya give up golf. Saya Tapi hari ni ramai juga ahli-ahli parlimen Pahang ada dekat sana. dia main golf, dia main lah. Saya tak main. Saya suka main golf. Tapi saya tak passionate lah. Ya. Untuk dalam Saudara, nak buat macam mana saudara? Masa sentiasa menceburi kita. Dan malam besok, kita akan berbicara dengan insya-Allah Saudara Datuk Syed Abu Hussein untuk berbicara tentang apa nak jadi pada parlimen yang akan bersidang pada 26 Februari ini. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Terima kasih. Syakar. Saya pun ini Datuk, Tak saya minta apa. maaf. Ha. Saya minta maaf lah pada pendengar Ya. dan juga penonton kalau saya ada salah silap. Ya. Kita bercakap ni itu ada pandangan saya bertanggungjawab dengan apa saya cakap. Akan datang saya nak dengar cerita Datuk sebagai anak kampung sampai kat Amerika. Boleh. Itu cerita Okey, panjang boleh. itu dalam politik. Saya jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam bahagia.